Okay, next one, soalan 38 sekejap Okay, 38. Okay, dapat macam ni. Ini dia punya data asal. Okay, apa jadi bila saya naikkan dia punya gain? Gain. Maknanya saya gandakan dia punya Y gain. Apa jawapan dia? Ini asal. Bila saya naikkan gain. Saya zoom kejap. Saya zoom sebentar untuk nak analyze data. Tapi data tak berubah. Saya zoom kejap. Jawapan dia D lah B salah sebab B awak kacau dia punya time base, dia punya Y. Dia punya X. Tak nak, saya kacau Y je. A terbalik. C pun, C awak tolak ke atas. So no. Okay, right Okay, nombor 42. Okay, 37 lepas tu 42 lah Sekejap by the way, kawan saya tu jadi dia cakap sekejap lagi. Nama dia Nashrun, dia my junior kat Star tu, junior setahun. Tapi dia awal narik sebab dia dulu dia lepas SPM dia masuk matrik je. So ramai orang fikir lah masuk matrik tak ada apalah biasa-biasa kan. Tapi daripada matrik tu dia dapat masuk dia study kat UK kat dengan saya, University of Bristol lah. So macam mana daripada matrik je dapat scholarship Khazanah lagi tu. Sini yang baik saya mestilah saya sini yang baik. Okay, nombor 37. Nombor 37. 37 sekarang awak main shift. Awak kacau dia punya deflection. So awak main shift je. Maknanya bukan awak gandakan, awak tolak atas. So bila awak main dengan shift Y, awak shift dia punya Y axis. So dapat tak Y kan? So dia akan macam tu lah. Awak shift dia punya Y axis. Kalau awak shift dia punya X axis, sebenarnya awak adjust. Kita adjust dia punya ni. Dia punya center. So jawapan dia adalah D. Yes, betul. Jawapan dia D. Nombor 37. Okay, nombor 3. Last one saya nak tunjuk awak nombor ni lah. Nombor 42. 42 ni pun tak boleh. Tak apa, nanti saya akan snap gambar. Saya dah buat dalam ni. Saya hantar kat dalam tu. Okay, 42. 42. Last one. Okay, so okay, dia dapat the period sekarang adalah 3 cm. Apa jadi bila frekuensi double? Soalan. Sekarang period 3 cm. Apa jadi bila frekuensi double? Tiga cm. Ni semua salah. Yes, Asma betul. Jawapan dia 1.5. Okey, mengapakah? Okey, sebab ni. Ni sebabnya. Okey, apa hubungan antara frekuensi dengan period? So, T sama dengan 3 cm. So, F sama dengan 1/3. Lepas tu tanya, apa jadi kalau F ni 2 kali ganda, double, darab 2. So, sama dengan 3, 2/3. Apa benda aku ni? 2/3. Itu sama dengan apa ni? 1.5 lah kan? So jawapan dia A. Ya, sebab apa? Hubungan antara frekuensi adalah inversely proportional to period. So kalau frekuensi double maknanya period turun by setengah lah. So asal-asalnya 3. So turun setengah. Dapatlah 1.5. Okay, settle.
Okay, kita last one lah, 43. Lepas tu tutup kedai. 43. Okay, 43. Okay, salin. Dia punya frekuensi adalah 200 Hz. Frekuensi. Okay, what is the time taken from A to B? Cuba buat. Frekuensi. Tapi ini, dia punya time base adalah dalam second. Apa kena buat? Step 1 guys. Sabar, terus bagi jawapan B. Apa step 1? Apa step 1? Cari period. So, T sama dengan 1/F. Sama dengan 1/200. Berapa ni? Apa jawapannya? Sekejap saya nak. Aduh. Okay, so period dia adalah, okay, bagus. 5 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, tapi cuba tengok dekat skrin ni. Okay, dekat sini ada berapa set lambda ni? Berapa set dia punya wavelength? Berapa set? Dia punya period. Cuba tengok betul-betul. How many set yang ada daripada A ke B? Bagus, 1,5. Yes. So, T dia adalah 1.5 darab 5. Berapa jawapan tu? Jangan terpedaya. Memang, aku dah dapat dia punya period. Jawapan dia mesti A. Bukan sebab daripada A ke B tu bukan 1, tapi 1,5 set. So, jawapan dia adalah 7.5. Yes, good. 7.5 10 negatif 3. Okay, alright. Okay, boleh tak ni? Tak apa, nanti saya akan screenshot lah, ambil gambar. Okay, boleh tak? Semua orang okey tak? Siapa okey? Yang tu dapat dari mana? Apa maksud awak, Aina? Siapa macam okey angkat tangan? Siapa macam boleh? Ni kena tengok banyak kali. Sekejap. Awak block saya punya ni. Screen. Okay, sekejap saya tengok saya. Alright. Sekejap setuju. Saya nak cari. Nashroom kat mana? Okay, alright bro. Okay, so saya nak kenalkan ni. Nama dia Nasrun. Korang panggil dia Abang Nash. He's my junior kat Starlu. Sekarang dia kerja ni lah. As kat sana. Kau kerja apa ni? Kau in charge ni investment Aku buat investment tu. Okay, password billions billions. Alright. Password apa? Tak, aku budak-budak ni aku bagi tahu password je. Orang setiap kali kelas ada password supaya diorang boleh login diorang boleh ni je. Billions from the ni. Jangan cabut, tengok dulu. Okay, Nash. You may take the stage. Okay, silakan. Sekejap Hello, Assalamualaikum. Selamat malam. Diorang semua tak boleh cakap ke? Boleh je sekejap. Aku boleh bagi diorang ni. Tapi diorang sekarang tengah mute lah. Kalau cakap boleh. Okay, tak apa. Tak, sebab okay, so actually aku panggil kau, diorang panggil apa? Cikgu Afiq kan? Apa kemudahan gila. Okay, Cikgu Afiq Cikgu Afiq senior kat sekolah. Semalam dia ada message kan, dia cakap macam apa nama? Nak minta tolong bagi motivational talk sikit kan dekat adik-adik kan. So, boleh tahu tak, korang ni form berapa lah? Form 4, form 5 lah? Form 5. Oh, form 5.
So semua nak SPM ni. Tapi kau Diorang ni yang tunda next year. diorang ni top apa dia? AM tunda next year. SPM tunda next year. Maybe bulan 3. Sebab COVID. Ini apa ah? SBPI apa ah? Weh, kau ni gombak lah. Kau ni malu. Sorry lah bro. Gopeng. Okay. So actually sebenarnya tak tahu apa nak cakap sangat. Boleh story sikit lah. So dulu kita sekolah sesama kat Star. Aku main rugby. Aku bukan malas belajar. Aku boleh je belajar tapi aku lagi suka main rugby lah. So kerja aku main rugby ya. So bila nak waktu mid-year form 5 aku still fail lagi tau. Physics, maths, bio, chemistry semua fail. Tapi after that macam ada cikgu yang macam tolong lah. Dia memang semangat lah. Macam cikgu korang kan buat kelas waktu tengah MCO kan. Siapa nak belajar waktu MCO kan. Tapi itu ada. So cikgu tu macam cakap at the end of the day everything is about education lah. So aku fikir macam okay baiklah betul lah kan. So dulu physics aku fail waktu mid-year. Tapi waktu trial aku dapat A kot. Belajar 2 bulan ni kot physics. So macam sebenarnya benda ni boleh lah. So korang janganlah jadi macam aku jenis belajar sekejap je kan. Korang baik lah belajar awal-awal tu. Tapi itu lah masalah dia kan. So after physics dah A waktu trial, kan orang cakap apa trial tu susah kan. Tapi bila tu SPM dia senang kan. So waktu SPM aku macam chill je lah physics aku. Tiba-tiba bila keluar result SPM kan, down gila tu. Aku sumpah ingat aku sentiasa straight A student tau. Tapi waktu SPM aku down gila sebab aku dapat 6A 3B je. So 6A 3B tu memang sedih lah. Physics tak dapat A kot. Physics trial A kot. Itu physics tak dapat A. So at that time aku macam okay lah. Parents aku pun cakap diorang macam okay lah. Tapi sebenarnya aku tahu lah diorang macam sedih kan. Diorang macam not happy lah with the fact that aku tak dapat straight A lah. So after that bila start masuk uni tu aku baru start belajar betul lah. So macam ni lah. Tak semua orang dekat dalam korang punya kelas ke apa ke ada like the macam family background yang macam kaya ke kan. So at the end of the day if you want to go somewhere kau memang kena ada scholarship lah sebab mahal sebenarnya education ni. Macam aku pun bila kat uni tu buat perform kan. Lepas tu aku macam tak ada lah nak plan UK pun tapi tiba-tiba macam dapat offer kan. Lepas tu apply lah scholarship, dapat scholarship ASN Kazana. So scholarship ni memang dia tengok education lah. So waktu aku dapat 6A 3B tu, aku tak boleh apply satu pun scholarship yang ada. Sebab minimum semua 7A tau. And aku rasa sekarang ni minimum semua 8A kot. So lagi susah lah untuk korang kan. Tapi untuk aku different case lah. So and then after that aku belajar, aku suka physics. So aku ambil engineering course lah. Tak tahu lah, physics ni pada aku macam macam boleh tahan senang gak lah. Sorry to say lah, tapi aku yang suka physics, so tak boleh buat apa lah. So physics dengan math tu macam dua benda yang macam paling suka lah, so okay lah. Lepas tu kat uni belajar civil engineering. So 3 tahun degree, 1 tahun master kat UK. Itu patutnya kerja kat UK tapi sebab time tu ada visa problem, so kena balik Malaysia lah. Balik Malaysia tak ada kerja. Lepas tu Kazana offer kerja lah, tapi buat investments. So investments memang totally different lah daripada sekarang ni kerja kat Kazana. So investments memang totally different daripada apa yang aku belajar. So dalam masa setahun tu memang kena belajar balik semua semua benda-benda. Dalam masa setahun tu aku belajar all the finance punya kelas tau. Finance punya kelas yang orang belajar 3 tahun kat uni tu, aku belajar dalam masa setahun je. Tapi kan satu lah cakap, siapa yang tahu physics, maths kan, maths dia power kan. Sebenarnya finance tu senang tu. Tak ya cacah finance tu susah. Kalau ada orang yang buat accounting tu kan cakap finance tu susah kan, cakap orang belajar physics. Tak tipu. So aku masuk Kazana, tough life lah, memang susah lah. Kerja
tak ada apa yang senang kan. So macam sekarang pun tengah buat kerja tapi sebab Cikgu Afiq dah suruh cakap dengan korang kan. So aku cakap dengan korang kejap tapi tak apa. Kerja boleh tunggu. Kerja sentiasa boleh tunggu. So mesti bosan kan. Apa kata korang tanya soalan? Korang bagi je lah soalan dekat chat ni kan. Aku jawab lah satu-satu mana yang boleh. Oh, Kita tengok soalan. gaji berapa? Okay, so sekejap Okay, ada siapa ni? Kit 46 cakap SPM bukan segala-galanya. Memang lah SPM tu bukan segala-galanya tapi SPM tu sebenarnya penting tau. One of the like stepping stones lah. So kalau kau boleh score SPM tu, minimum kau target 7A pun actually dah boleh banyak tolong kau lah sebab at least boleh apply for Mara scholarship kan. So, and lagi satu, aku tak perform time sekolah tapi aku perform time uni tau. Aku grad uni dengan first class degree lah, first class honours lah, which is about 3.75 and above lah. So uni ni beza lah, lagi senang untuk kat uni kot daripada kat sekolah kot. Mana lah? Civil engineering. Okay, so sekarang ni kerja kat Khazanah kan. Civil engineering high demand ke tak? So actually civil engineering ni kena tahu lah nak masuk apa. So ada 3 tau. Ada construction, ada 2 actually, construction dengan consulting tau. So kalau nak masuk construction tu, demand ada je tapi gaji memang rendah lah. So gaji construction usually starts from like 2.8 2,800. Kalau gaji consulting macam 3,300 lah. Tapi still boleh get better salary lah for ni. Jangan aim for Malaysia punya company lah. Antara semua engineering, civil engineering rasanya paling senang kot. Sebab kalau mechanical ada thermodynamics, memang aku pun tak suka lah thermo. Tapi civil ada fluids best lah. Lepas tu kalau masuk electrical engineering, electrical tu memang tak payah lah, tu susah tu. So masa dapat offer Yayasan Khazanah, dia actually tengok result foundation. Aku buat foundation. So dia tengok result foundation lah. Tapi sebenarnya waktu nak apply tu tak lepas tau. Sebab SPM aku 6A3B. Khazanah punya requirement minimum 7A2B. And university kena top 50 in the world lah. So aku dapat top 50 in the world punya uni tapi aku tak dapat. Aku punya tu 6A2B kan. 6A3B kan. Tapi macam orang kata lah, tak cuba tak tahu kan. So lepas aku apply tu, aku saja email Yayasan Khazanah tu. Lepas tu diorang reply lah kat aku, cakap sebenarnya aku ni tak layak. Lepas tu aku jenis ni tau. Aku jenis, kalau aku nak aku bantai je. So apa aku buat, aku pergi email kat diorang. Aku balas balik kat diorang, aku cakap yes, aku tahu aku macam, oh dear sir, yes I know that I'm not qualified because I'm like, I only got like 6A3Bs but if you give me the opportunity, I'll prove to you that I can be the best lah. Sebab it's proven with my foundation kan. Yes, my SPM is like 6 GB tapi foundation aku was like 3.9 something kan. So dorang macam, aku rasa start dia tu lah, dia macam serius sikit lah. Tapi sebab aku ni consider as budak nakal kan, main rugby, sekolah asrama, star semua lelaki, banyak bully orang. Lepas tu SPM tak betul kan. So pada dorang aku ni macam budak nakal lah. So bila dia ada buat mentor-mentee program kan. So diorang bagi aku under MD atau Yayasan Khazanah tau. So macam stres gak lah sebenarnya. Sebab every time nak exam dia akan hantar WhatsApp kan. Dia macam, oh don't stress, make sure first class Aku macam Allah Akbar. First class tu dah susah gila tau. Kat UK tu kau punya exam, kau memang study 1 tahun, exam kau hujung sekali. Bab kau punya syllabus banyak gila tapi lepas tu keluar exam soalan 4 je. Kalau kau tak boleh jawab 4 soalan tu, kau tak boleh jawab 1 ke, kau dah confirm tak first class lah. So macam payah sikit lah kat situ. Sir Afiq tak bayar apa-apa tu, aku tolong lah. Aku suka sebenarnya tolong budak-budak, jangan risau. Bang, gaji abang tak apa lah, gaji tu nanti private lah. Tapi aku cakap macam ni lah, nak gaji besar kerja tak senang lah. Kerja memang kerja susah lah. Aku kerja masuk office 9.30 pagi tapi balik Tuhan je tahu lah. Aku pernah ada sekali tu aku kerja waktu bulan puasa, tiap-tiap hari termasuk Sabtu Ahad, aku masuk pukul 9.30 pagi, aku balik pukul 2.30 pagi.
Lepas sebulan tu aku sakit seminggu. So memang kerja tu tak senang lah, terutama kat Malaysia ni kan. Skincare rutin tak ada lah, tak nampak hitam lah. Aku suka kayu basikal, dengan aku suka lari, dengan aku berenang kak. So aku target nak masuk Ironman lah next year. Dulu aku macam tak faham sangat lah, like all this health and beza apa nama? Macam health dengan kau punya performance kan. Tapi sekarang ni aku faham lah, actually kalau kau jaga badan kau, kau jaga kau punya kesihatan kan, dia akan jaga otak kau sekali lah. So macam in terms of work performance tu macam better lah. PSPM, apa PSPM lah? Entah tau. Biasanya benda typo kot. Okay. Macam mana abang tak give up actually aku tak give up kan. Sebenarnya sebab family aku tu, waktu aku dapat SPM 6A3B tu, aku tahu result tu sejam awal tau sebelum. Madam Julie lah bagi tahu aku. Madam Julie ni macam kita punya favourite physics teacher lah. So dia lah yang bawa aku, yang ajar aku physics kan, yang sampai power kan. So dia macam dia beritahu aku like sejam awal kata aku dapat 6A3B. Aku sedih gila kot. Aku terus balik. Aku tak tunggu pun result keluar. Aku terus balik dengan parents aku. Tak ambil pun slip SPM tu. Lepas tu awal-awal tu bapak aku macam happy. Bapak aku macam cakap dengan aku, tak apa jangan sedih sebab walaupun SPM 6A3B tapi time tu star power rugby. Kita orang 2 kali champion Malaysia. 2010, 2011. Dua-dua aku main. So waktu tu bapak aku cakap macam tak apa lah. Tapi lepas sebulan tu kan, aku macam borak dengan dia secara rugby lah. Tu dia macam bantai aku lah. Dia macam cakap dengan aku kata macam oh kalau power main rugby tapi SPM tak score buat apa kan. Terbakar gila. Lepas tu start dia tu lah, aku tahu lah sebenarnya macam bapak aku memang nak aku punya education better lah. So aku study lah. Dia sebenarnya kan, jangan study last minute lah. Study consistently supaya kau tak teruk sangat tau. Macam aku kat uni aku memang everyday at least aku study sejam. Ataupun aku pergi kelas tu, kalau aku tak faham benda tu, balik tu aku test study tau. So faham je. So macam tu lah. Kau buat consistently, insyaAllah better tu. Macam tu lah. Macam mana tak give up is actually parents lah. Memang parents tu main peranan penting lah. Sebab kau rasa diorang macam dah besarkan kau susah-susah kan. Lepas tu kau pula mengsampahkan diri kau dengan tak score SPM kan. So at the end of the day kan, kau nak bagi diorang happy tau. So depends lah kau macam mana kan. So macam tu lah. Kazana ada offer scholarship untuk Watan, which is budak-budak dalam Malaysia. Ada offer scholarship untuk global. Global tu semua top 50 uni in the world lah. So kalau Watan pun dia tak bagi kat semua, dia bagi macam kat UM, UKM, UTM, semua top-top uni Malaysia lah. Tapi pada aku jenis orang yang macam kalau aku nak try something, aku akan try paling top yang aku boleh try tau. So buat apa kau nak apply untuk scholarship Watan kan? Walaupun kalau kau duduk Malaysia, kau takkan nampak benda yang berbeza tau. Kau akan nampak benda sama. Kau takkan faham cara pemikiran orang lain tau. So baik try to do your best and score for your SPM and then dapatkan scholarship yang kat luar tu tau. Sebab contoh kalau aku cakap dengan korang aku sembahyang Jumaat kat dalam church kan, korang mesti macam bapak pelik kan. Tapi that is the reality lah. Waktu aku kat UK 4 tahun, tiap-tiap hari Jumaat aku sembahyang kat dalam church kot. Tapi orang semua macam pelik, asal macam mana boleh sembahyang dalam church kan? Sebab kita tak ada masjid tau. So hari Jumaat kau pergi church tu, lepas orang Kristian sembahyang kat church diorang kan, diorang yang tolong macam kemaskan church tu, alih kursi semua susun kan. Siap bentar sejadah lagi. So kau orang Islam kan, kau just pergi untuk sembahyang lah. Habis sembahyang tu, kau pula kemas church tu, jadikan church balik lah. So memang benda tu unik lah. Jadi bila kau balik Malaysia kan, orang macam bising pasal agama kan, Kristian lah, Islam semua kan. Tapi kau sebenarnya rasa macam benda tu kau normal je sebab kau boleh je pergi sembahyang kat dalam church kan. So tak ada masalah lah. Lepas tu in terms of education kan, Mak Saleh ni sebenarnya tak pandai tu. Diorang pandai cakap je tu. Kita orang Asia kan, aku tak tipu lah. Sumpah kita lagi pandai tu. Kita memang lagi pandai dari diorang lah. Diorang buka mulut macam memang top lah. Padahal
bodoh ke. So jangan respect sangat kat diorang lah. Memang serious talk. Civil dekat Germany. Okay, Germany dengan France, sebenarnya education diorang free tau. All you need to do is you need to learn their language. So kalau kau boleh cakap bahasa diorang kan, actually kau boleh apply uni diorang for free lah. Germany actually, instead of civil, I would say mechanical is better kot, sebab banyak kilang kereta kan kat situ. So actually ada je 2-3 kawan aku yang belajar mechanical engineering kat sana, lepas tu end up kerja dengan BMW, end up kerja dengan Mercedes. So better ambil mechanical lah kalau kat sana. Apa aku nak bantai. Jap. Oh, Sir Afiq baik tu, dia tak bully orang tu. Yeah. Come on. What matters the most is the spirit of the one who never give up. Betul. Never give up lah. Memang never give up lah. Tak ada, Sir Afiq tak ada hutang kat makcik kantin. Bodoh sebenarnya. Tak pernah rasa nak jadi cikgu ke? Aku Kau volunteer kan? Custom Custom kan? tak, aku volunteer chance lah. Aku punya own program lah. So waktu aku kat UK tu, every year waktu cuti tu aku memang balik untuk buat charity work lah. So antara charity work yang aku buat is aku masuk kampung, aku pergi Sabah, Sarawak, pergi Pulau Bangkor, pergi Kelantan. So kat situ pun bagus lah. Kalau ada opportunity untuk pergi masuk kampung-kampung ni kan, serius pergi. Time tu kau akan nampak macam kau duduk KL ni patutnya kau rasa privilege lah. Sebab kat Sabah, Sarawak tu kan, diorang duduk rumah still, rumah teruk je. Diorang macam mana lah? Kerajaan bagi diorang rumah batu kan, diorang tak nak duduk rumah batu. Sebab apa? Diorang cakap diorang tak mampu nak bayar bil elektrik, tak mampu nak bayar bil air kan. So patut rasa bersyukur lah duduk kat KL ni. Civil kat mana bagus, saya dah jawab tadi. Tapi civil kalau top uni, Cambridge, Imperial, waktu aku masuk Bristol nombor 3 civil kat dalam UK lah. So tu ada. Dan sekejap Astaghfirullahalazim. Nyesau. Belum kahwin, belum ada calon. Kalau aku dia recommend. Tak apa, tak perlu recommend kot. Lagi 10 minit. Yes. Tahu. Sekejap Macam mana boleh catch up belajar susah dalam masa yang singkat? Macam mana boleh catch up Okay. Aku rasa at the end of the day kan, semua ni semua ni depends on kau. Kalau kau betul nak something kan, kau akan buat benda tu. The power of action. The power of action. Kalau kau baca buku tu, dia akan beritahu lah macam kalau kau nak something, kau betul-betul nak benda tu akan datang kat kau. Tapi sebenarnya orang tak faham dia punya science behind it tau. So bila kau nak something, benda tu ada kat dalam kepala otak kau. So indirectly kepala otak kau yang sebenarnya work the thing tau. Aku malas je. Tapi sebab aku tahu aku nak grad dengan first class kan, aku nak buat parents aku bangga, tu aku belajar setiap hari sejam tu. So aku punya rutin waktu kat uni tu memang macam aku rasa lain lah. Waktu nak final exam tu, sebulan sebelum final exam tu, pukul 5 aku dah pergi library, aku belajar sampai pukul 8 macam tu aku balik, mandi, masak breakfast, makan 9.30, sambung balik. Lepas tu start buat latihan 9.30 sampai pukul 1 tu buat latihan. Lepas tu balik lunch, semayang semua. Lepas tu pukul 2.30 tu sambung balik buat latihan lagi sampai pukul 5. 5 tu aku balik. Every day dalam masa sebulan sebelum exam aku main FIFA. Sejam. Aku tak tipu tu. Memang tiap-tiap hari sejam aku main FIFA. Lepas tu pukul 7.30 aku pergi library balik kan. Tak study pun, just baca-baca sikit, lepas tu kacau-kacau orang. Sebab kau kena macam mana nak study bagus kan, macam mana nak catch up benda yang susah kan. Kau kena tahu diri kau. Kau kena tahu apa yang buat kau senang belajar, apa yang buat kau, macam aku tahu, waktu pagi, waktu semua benda aku senang faham dengan semua benda senang masuk kepala kau. So,
memang pagi tu memang aku fokus untuk faham dengan untuk hafal je. Lepas tu memang buat latihan je. So macam tu lah cara kau tahu macam mana kau nak senang dapat tau. Lagi okay, macam mana nak tahu nak sambung belajar apa lepas SPM kan. So sebenarnya korang ni kena tahu apa yang korang nak. Okay, actually ikut minat lah, ikut minat. Kalau minat fizik, maths ke apa, memang pergi untuk engineering lah. Tapi actually ada je course dekat uni tu yang macam spesifik tau. Spesifik belajar fizik, spesifik belajar maths. So boleh je juga buat macam tu. Tapi really depends lah on apa yang kau minat. Kalau kau power all the science subject kan, masuk accounting kan, aku rasa kau gelak-gelak je tu buat accounting tu. Serious talk tak tipu. Serious talk tak tipu. Aero engineering dekat luar okay, tapi kat Malaysia balik kerja macam susah lah. So aku unless kalau kau pergi sana memang untuk ni lah. Untuk apa nama? Untuk sana untuk kerja kat sana lah. Memang aero engineering kat sana memang padu lah. Senang belajar dengan partner macam mana pula? Boleh je dengan partner tapi make sure belajar, jangan main-main kan kat situ kan. Aku jenis orang yang kena belajar seorang-seorang. So aku memang seorang-seorang je belajar. Oh, lagi satu kalau kau macam kau rasa, bukanlah kau rasa kau pandai, tapi kalau kau better daripada orang lain and orang lain minta tolong kau kan, ajar je tu. Sumpah jangan ikut ilmu tu. Aku belajar, lagi banyak kau ajar orang kan, lagi sebenarnya kau lagi bagus tu. Sebab kau makin lama kau makin faham tau. Dengan makin lama kau makin ingat. Sebab asyik ajar orang je kan. So macam tu lah. Kedekut ilmu ni kan, Mak Saleh je lah macam tu. Tapi sebab tu diorang bodoh kan. So tak boleh buat apa lah. Ada soalan lagi tak? Tanya, FIFA kau division berapa? Oh, actually aku tak tahu aku division berapa. Aku main je. Aku suka lawan orang macam tu lah. Sebenarnya. Lagi satu berkat tu penting lah. Apa-apa buat pun make sure dapat berkat ibu bapa, dapat berkat cikgu. Sebab aku rasa sebab kita tak baik kan. Jadi kita mengharapkan orang lain punya doa untuk kita kan. Jadi tanpa doa tu macam memang off lah kau punya ni kan. PT3 berapa? Oh aku dapat 8A tu PT3. Tapi PT3 sumpah tak belajar tu. Bedah. Kan main tak belajar kan? Yelah zaman kita senang doh zaman kita. Kan? PMR senang kot. Zaman kita senang kot. So tak belajar. Tu bulat-bulat je. Exactly. Bulat-bulat je. Lepas tu pandang kiri kanan sikit, angkat dahi, angkat hidung ke apa. Tahu lah jawapan kan? Lah sikit. So actually okay, honestly aku cakap study better kalau nak pilih study masuk uni kan, better pilih based on minat tau. Better pilih based on minat, on apa kau nak buat. Sebab bila kerja nanti, dia tak kisah pun kau punya background apa, kau boleh kerja apa-apa. So, better score dekat uni, lepas tu nanti pilih je apa-apa kerja. Sebab macam aku tak suka pun buat apa yang aku buat ni, finance ni. Aku lagi suka buat engineering. Aku memang suka gila lah buat engineering. Tapi sebab engineering kat Malaysia ni gaji kecil sangat, so aku macam tak sanggup lah nak jadi engineer. Aku lagi rela gadaikan suka aku lah. Money. Betul, money. So, ramai orang yang macam akan tanya aku interview Khazanah tau. Interview Yayasan Khazanah kan. Tapi sebab kita ada masa 3 minit je kan, korang boleh lah nanti kalau korang nak boleh lah tanya aku apa-apa dekat aku punya Insta. Aku bagi kau Insta aku lah. Nama saya Nasrul. Dah. Jangan jumpa. Saya Nasrul. Yes. Insta aku saya Nasrul. So kalau kau nak tanya, kau tanya je apa-apa sebab aku memang open je untuk tolong kan. Tapi interview Khazanah ni pada aku something yang sangat luar biasa lah. Sebab ada dalam 5 stage macam tu kot.
And every stage tu benda yang lain-lain tau. And rasa dia macam kau perlu general knowledge lah. General knowledge yang sangat luas lah. Sebab waktu aku tu ada one of the stage of interview tu, dia macam tanya kau macam dia bagi kau play card. Waktu aku dapat play card, aku tak faham pun apa play card aku. Sebab dia memang general knowledge tau. Lepas tu dia akan tanya, dia tu ikut turutan tau. Jadi orang sebelum aku, dia tak dapat jawab soalan dia tau. Lepas tu dia terus alih kepada aku, tapi aku tak jawab play card aku tu. Aku jawab play card orang sebelum aku yang aku tahu soalan dia tu. So aku macam, alhamdulillah aku dapat jawab soalan dia. Kalau jawab based on play card aku, memang aku takkan dapat jawab lah. So memang general knowledge tu penting. Lepas tu antara benda dia akan tanya kat kau macam, kalau dunia ni, kalau let's say benda ni jadi macam ni kat dunia, apa jadi kat kau macam tu lah. Ataupun apa jadi kat generation ke apa kan. So benda-benda macam tu lah. Lepas tu waktu interview tu dia sebenarnya nak tengok kau orang yang macam mana tau. Maksud aku orang macam mana kan. Macam dia tanya aku tak apply scholarship lain ke selain daripada Khazanah. Aku cakap aku apply semua, tapi kau kena be humble at the same time kau cakap benda yang betul. Macam aku cakap aku apply scholarship lain, tapi scholarship lain kat Malaysia ni pada aku macam a bit bias lah. Sebab semua tengok SPM je. Kalau SPM kau tak score, maksudnya kau punya opportunity tu dah tertutup. Tapi sebenarnya kalau betul-betul macam aku SPM tak score, tapi aku punya foundation score je. So patutnya the opportunity should be there. So dekat situ Khazanah macam, okay menarik. Lepas tu dia akan start borak dengan kau lah. So dia akan benda-benda macam tu lah. And sekarang ni ada advantage sikit lah, sebab Khazanah dah start focus on focus on M40 and below tau. So kalau dah start focus on M40 and below, so macam boleh lah, tak ada masalah lah. Okay, less than a minute Nes. Kata-kata terakhir Nes, budak ni. Sebab kan SPM kau next year kan, aku say actually belajar tu. And belajar ni tak pernah habis tau. Dia sama macam kerja lah, tak pernah habis, never ending. Even macam aku ambil exam kak. So December ni aku ada exam. Last year pun aku ambil exam kak. Lagi lah, last year exam waktu raya kot. So aku pun still belajar kak. Jadi waktu hari kerja aku bangun pagi, lepas subuh tu aku belajar, lepas tu aku pergi kerja, balik aku pergi jogging ke apa. Macam tu lah. Kau memang, kau nak something kau kena betul-betul buat lah. Kau